واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Maka janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Surah Luqman ayat 33. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama menjadi tetamu untuk memeriahkan pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi tahun yang ke-9 kali yang ke-267 di surau kita, Surau Sungai Nyor ini. Hari ini Ahad 8 Disember 2019. InsyaAllah pada hari ini kita akan buat perkongsian khas tentang kitab Tercelanya Terpedaya. Kitab Tercelanya Terpedaya ini merupakan kitab yang ke-30 daripada 40 kitab yang berada dalam kitab induk Ihya Ulumuddin. Jadi cerita asalnya kita cadang nak buat daurah lebih kurang dari pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam lah, atas sebab-sebab tertentu. Dan juga sekarang ni kebetulan musim kenduri, jadi kita tak namakan daurah lah. Kita buat satu perkongsian khas yang lebih pendek, 8.30, dan selewat-lewatnya 10.30 lah, habis lebih kurang 2 jam. Kita sebut perkongsian khas, tak jadi nak sebut daurah. Oleh kerana kita ada potong 1 jam, maka adalah bahagian-bahagian yang terpaksa kita ringkaskan, ataupun mungkin yang kita potong lah. Kita sentuh mana yang penting-penting sahaja. Imam Al-Ghazali berkata pada muqaddimah kitab Tercelanya Terpedaya ini, kata dia, segala pujian bagi Allah yang di tangannya atau yang dalam kekuasaannya segala gudang urusan. Dialah yang mengeluarkan para walinya daripada kegelapan kepada nur yang terang benderang, dan dialah yang mendatangkan musuh-musuhnya ke lembah terpedaya. Selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan ramai manusia daripada kegelapan keraguan, dan kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda yang mereka tidak terpedaya oleh kehidupan duniawi. Jadi berdasarkan mukadimah ini pun kita nampak memang nak cerita tentang terpedaya. Perdaya apa ni? Perdaya syaitan, perdaya kehendak hawa nafsu kita terhadap kehidupan duniawi. Dalam kuliah sebelum ini kita mengadakan satu daurah kitab Adab Hidup dan Akhlak Nabi daripada kitab Ihya juga, bersempena dengan bulan Maulidur Rasul, lebih kurang 3 jam lah. Hari ini perkongsian khas. Apakah matlamat pengajian kita pada pagi ini? Antara matlamat pengajian kita pada pagi ini ialah, yang pertama, kita nak tahu apakah antara perdaya-perdaya yang ada dalam dunia ini. Yang kedua, kita nak tahu siapakah orang-orang yang terpedaya. Yang ketiga, kita nak semak adakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terpedaya itu. Kita nak tahu apa jenis perdaya, siapa yang terpedaya, kita ni terkena ke tidak. Kita jawab ringkas awal siap-siap, kita terkena juga. Memang terkena lah, sebab kita ni lemah. Terkenalah sedikit sebanyak. Nanti kita ada senarai semak dia. Apakah terpedaya yang dimaksudkan oleh kitab Imam Ghazali ini? Terpedaya yang dimaksudkan ialah kita,
ataupun hati kita ni tertipu oleh syaitan dan kehendak hawa nafsu kita. Itu perdaya yang nak diutarakan. Bukannya cerita tentang kita diperdaya oleh juru jual, oleh scammer, oleh penipu. Bukan yang itu. Ni perdaya ni ialah kita tertipu oleh syaitan dan kehendak hawa nafsu kita. Itu jenis perdaya yang kita nak sentuh hari ini. Terpedaya dan lalai di dunia ni sangat berbahaya. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia tulis, sumber kecelakaan diri itu ialah terpedaya dan lalai. Sumber kecelakaan diri itu ialah terpedaya dan lalai. Jadi kedua-dua benda ni sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana kesannya nanti, jika kita ni terpedaya dan lalai, dia ni akan berpanjangan di akhirat. Sekiranya kita tak ambil tindakan, kesannya akan berpanjangan di akhirat. Di akhirat itu pula, sekiranya kita rugi, umum cakap tak ada rugi yang sekejap-sekejap. Di akhirat ni kalau kata rugi, sama ada dia rugi yang sangat lama ataupun rugi yang selama-lamanya. Ada dua jenis rugi saja. Rugi di akhirat ni dia tak ada rugi sikit-sikit. Kerana kita dah belajar sebelum ini, akhirat ni merupakan tempat pembalasan. Bila dikata akhirat ni tempat pembalasan, kita buat baik di dunia ini sikit, di akhirat dibalas berkali-kali ganda baik. Kita buat tak baik di dunia ni sikit, di akhirat dibalas berkali-kali ganda azab dia. Di sana baik ke buruk ke dibalas berkali-kali ganda. Sebab itu kita katakan, sekiranya rugi di akhirat ni, sama ada dia rugi yang sangat lama ataupun rugi selama-lamanya. Hal ini kerana terpedaya dan lalai itu, dia boleh membuatkan kita ni kepada kufur ataupun bermaksiat. Terpedaya dan lalai akan bawa kita ni jadi kufur ataupun maksiat. Itu yang Imam Ghazali kata, sumber kecelakaan diri itu ialah terpedaya dan lalai. Dan dia tambah pula lagi, tiada bencana yang lebih besar daripada kufur dan maksiat. Terpedaya dan lalai tadi akan buatkan kita kepada kufur dan maksiat. Tak ada bencana yang lebih besar daripada kufur dan maksiat. Okey, nota kita. Tulis Imam Al-Ghazali, maka orang-orang yang pintar dan yang bermata hati, hati mereka itu adalah seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 35, sebuah lubang yang tidak tembus, yakni mishkat, yang ada pada dinding rumah-rumah orang Arab zaman dulu, tempat letak pelita tu, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang banyak barakahnya, yakni pohon zaitun, yang tidak timur dan tidak barat. Hampir-hampir minyaknya memancarkan cahayanya dengan sendirinya, walaupun tidak tersentuh oleh api. Cahaya berlapis cahaya. Jadi orang-orang yang terselamat daripada terpedaya di dunia ini, mereka ni boleh sampai ke tahap ini. Dia dapat cahaya berlapis cahaya, berlapis cahaya. Ni sampai ke penghujungnya tahap para wali lah. Tahap para nabi kita tak sampai. Boleh sampai, sekiranya tak sampai dapat separuh pun jadilah. Macam mana pula dengan orang yang terpedaya? Tadi cerita orang yang tidak terpedaya, ni cerita orang yang terpedaya. Orang-orang yang terpedaya pula, mereka boleh sampai ke tahap yang berikutnya. Dalam surah An-Nur juga, ayat yang ke-40. Orang-orang yang terpedaya itu, hati mereka itu, ayat Quran, bagaikan kegelapan di laut dalam. Laut yang dalam, laut yang gelap tu, dipukul gelombang demi gelombang, berlapis-lapis ombak yang menutup dia. Dia duduk dah lah dalam laut kawasan yang gelap tu. Di atasnya pula ditutup oleh lapisan-lapisan gelombang demi gelombang, lagilah gelap.
Dan kegelapan itu berlapis kegelapan. Di atasnya awan. Dahlah dalam lautan yang sangat gelap, ditutup oleh gelombang dengan gelombang. Di atas dia tu awan gelap pula, tutup lagi. Memang sangat gelap. Apabila dikeluarkan tangannya, hampir-hampir tidak kelihatan. Sesiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidaklah akan mendapat cahaya. Inilah yang kita takut dan bimbang. Jadi orang yang tidak terpedaya itu, dia boleh sampai ke peringkat wali-wali Allah. Orang yang terpedaya ni, dia punya tamsilan dia, gambaran dia macam duduk dalam laut tadi itulah. Jadi ini dua ayat. Dua ayat ini memang ayat yang biasalah disebut-sebut, dihurai dalam pelajaran tasawuf. Imam Al-Ghazali sendiri, dia mensyarahkan dua ayat ini saja, sampaikan jadi satu kitab, yakni kitab Mishkatul Anwar. Kitab ni kita pernah sentuhlah sedikit sebanyak dalam pengajian kita. Mishkat Cahaya. Kitab Mishkat ini dia satu kitab yang isi kandungan dia sangat tinggi, sangat dalam kupasannya. Dia kupas tentang nur, tentang cahaya. Selalu kita dengar orang-orang kata, ulama sekian-sekian, ulama itu, ulama ini, dia tu ulama ahli hadis. Wah, hebat ulama ahli hadis. Imam Ghazali ni, dia itu sendiri ulama ahli Quran. Dia bukan ulama hadis, tapi dia ulama ahli Quran. Tu kata orang, seandainya lah semua hadis-hadis kitab hadis ni terhapuslah, lenyaplah, hafalan-hafalan pun tentang hadis terhapus, yang tinggal kitab Quran saja, insya-Allah Imam Al-Ghazali lah antara tokoh yang dia boleh keluarkan semula Islam ataupun ad-din daripada Al-Quran, walaupun tanpa ada hadis. Sekiranya terjadi begitu, bukan betul-betul jadi, sebab dia ni pakar Al-Quran. Kalau kita biasa tengok kitab Mishkat ini, Imam Al-Ghazali dia hurai dua ayat tu saja tadi jadi satu kitab level tinggi. Bayangkan sekiranya dia syarahkan betul-betul syarah seluruh Al-Quran, seberapa tebal dia punya syarahan tu. Sebab tu kalau kita teliti kitab itu, Imam Al-Ghazali ni seolah-olah dia tak perlu pun kepada hadis-hadis. Dia letak dua ayat Quran tu di depan, dia hurai tu. Dia petik hadis-hadis sekadar nak menyokong cakap-cakap dia saja. Dia boleh keluarkan isi kandungan tu tanpa perlu kepada hadis. Biasa ulama-ulama kalau nak hurai ayat Quran, mereka guna hadis sebagai hujah. Imam Ghazali seolah-olah dia tak guna, tak perlu pun hadis-hadis. Dia tarik keluar daripada ayat Quran. Tu. Sebab itulah ada ulama-ulama yang kata, seandainya lah dalam kalangan umat Islam ini dia ada Nabi lagi, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang daripada dia. Sebab dia punya ilham laduni yang dia dapat itu. Seakan-akan apa tadi? Seakan-akan minyak zaitun yang dah memancarkan cahaya, walaupun dia tak tersentuh dengan api. Kalau tersentuh tu biasalah, dia tak tersentuh. Nabi Muhammad ni dia seolah-olah tersentuh lah. Dia dapat wahyu terus daripada sumber api. Macam Imam Ghazali ni tak tersentuh, dia tak dapat wahyu macam Nabi-Nabi. Tapi laduni yang dia dapat tu seakan-akan dah menyala dah, walaupun tak tersentuh. Itu cerita tentang ilham, tentang laduni. Itu yang kata Imam Al-Ghazali ni sekiranya ada lagi Nabi-Nabi dalam kalangan umat Islam, dia salah seorang. Tentang terpedaya, muka surat 2. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu terpedaya terhadap Allah oleh pendaya atau penipu daya, yakni ajakan nafsu dan juga syaitan. Surah Luqman ayat 33. Ringkas kata, dalam Quran ni bila dia ada perkataan jangan, perkataan la tu, maksud dia berdosa lah kalau buat. Sekiranya dalam hadis dia sebut jangan, mungkin berdosa, mungkin makruh, kan? Lain-lain.
Dalam Quran ni dia kata jangan, maksudnya kalau buat berdosa. Jadi jangan terpedaya. Nabi SAW bersabda, orang yang bijak itu ialah orang yang mengagamakan dirinya, mengadinkan dirinya, maksudnya menjadikan dirinya orang yang ada ilmu dan kuat beragama, dan berbuat amal untuk menghadapi hal-hal sesudah mati. Sementara orang yang dungu itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya tetapi berangan-angan atas Allah. Kononnya senang-senang Allah akan mengampunkannya nanti. Jadi nak cerita orang yang bijak ni, dia ni orang yang belajar amal, belajar amal, lagi belajar lagi amal. Orang yang dungu ini pula, dia belajar pun kurang, nak amal pun kurang, tapi dia sekadar berharap Allah tentu ampun aku orang Islam, ada 2 kalimah syahadah. Dia angan-angan. Orang yang berangan-angan macam itu, dia ini terpedaya. Dia mesti ada usaha. Belajar amal, seterusnya. Contoh terpedayanya ahli-ahli maksiat. Menurut ahli-ahli maksiat, Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Oleh itu, mereka berharap dan bertawakal kepadanya dengan anggapan bahawa sudah pastilah Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang itu akan mengampunkan kita. Tetapi dalam masa yang sama, mereka kurang berbuat amal dan selalu melakukan maksiat. Sebenarnya mereka terpedaya dengan angan-angan mereka. Macam kita kata tadilah, aku ada syahadah, aku orang Islam, aku ada juga semayang sedikit sebanyak. Tentu selamat, tentu Allah ampun. Angan-angan. Harap tu tak salah, memang kita kena harap kan. Tapi ini cerita tentang terpedaya, angan-angan tu lebih, usahanya kurang. Ada pula yang terpedaya dengan keturunan nenek moyang mereka yang tinggi martabatnya. Contohnya sebagaimana terpedayanya ahli-ahli maksiat daripada Al-Alawiyah, yakni keturunan Sayyidina Ali. Mereka menyangkakan diri mereka berada pada maqam yang tinggi di sisi Allah. Jadi kami dah tentu selamat, kami keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, kami keturunan Sayyidina Ali. Memang mereka ada kelebihan, tapi ada juga sisi-sisi yang berbahaya jika mereka salah guna kelebihan itu. Cerita tentang kelebihan keturunan ini, yang lebih awal lagi terpedaya dengan jalan ini ialah orang-orang Yahudi. Ringkasnya kita sebut sebagai Bani Israel. Mereka ni ramai yang berasa garanti selamat, disebabkan mereka ni bangsa pilihan, keturunan Nabi-Nabi. Leluhur mereka, nenek moyang mereka ni orang yang hebat-hebat di sisi Allah. Bani Israel, satu bangsa pilihan Allah, dapat Taurat, dapat Zabur, dapat Injil dan lain-lain suhuf. Tentu selamat. Dalam Quran kata kalau kami masuk neraka pun masuk sekejap, dalam tempoh yang sekejap saja. Kalau jahat pun nanti akan masuk syurga. Sebab keturunan tadi, dia sangka dengan keturunan dia itu dia ada kelebihan di akhirat nanti. Memang benar banyak nabi-nabi dalam keturunan mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, mungkin Nabi Yusha, Nabi Samuel, Nabi Irmia, Nabi Uzair, Zakaria, Yahya, Isa dan ramai lagi. Jadi mereka sangka mereka ni tentu selamatlah. Dalam Islam pun ada, iaitu ahli-ahli kufur ataupun ahli-ahli maksiat daripada keturunan yang mulia-mulia. Mereka ni memang keturunan Nabi-Nabi. Memanglah kalau kaji keturunan mereka tu, daripada keturunan Sayyidina Ali. Tapi mereka ni perangai tak elok kan? Yang perangai elok ramai, yang perangai tak elok pun ada. Jadi memang mereka ada kelebihan-kelebihan tertentu di sisi Allah. Tapi kena ingat, jika mereka terlibat dengan kufur atau terlibat dengan maksiat atau dengan kedua-duanya, murka Allah ataupun dosa daripada Allah tu terhadap mereka berkali ganda berbanding orang biasa. Sebab mereka ni bawa darah yang mulia. Contoh yang biasa kita sebut,
Kalau orang biasa ni curi RM1, dosanya sebesar gunung Uhud. Contohlah. Kalau keturunan Sayyidina Ali ni, dia curi RM1, dosa dia mungkin berkali-kali ganda gunung Uhud. Itu pula dari segi risiko yang ada pada mereka. Jadi keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali ni, mereka ni mesti jadi orang baik-baik. Sebab risiko sangat besar kalau mereka ni jadi ahli maksiat. Tapi ahli-ahli maksiat yang daripada keturunan itu, dia guna hujah pula. Kami keturunan Rasulullah, kami keturunan Fatimah, kami keturunan Ali, kami ada kelebihan. Tambah mereka anggap maksum pula tu. Mereka anggap maksum pula tokoh-tokoh mereka, tentu selamat punya. Tak, ini orang yang terpedaya. Kalau dalam agama Hindu, sungguh pada tempat-tempat yang mengamalkan sistem kasta, keturunan yang tinggi-tinggi ni, keturunan Brahmin, daripada 4 keturunan tu, yang paling tinggi tu Brahmin lah. Kalau mereka ni bunuh orang-orang sudra, orang-orang keturunan yang bawah sekali itu, atau yang luar daripada itu, golongan pariah, ya. Kalau bunuh keturunan itu, seolah-olah dosanya seperti membunuh cicak. Hebat kan? Buat dosa macam mana pun dosa kecil je. Ni dalam agama Hindu ada macam tu. Tapi kalau orang sudra atau pariah tadi, dia dengar orang Brahmin baca kitab Veda, dengar pun tak boleh, dia akan kena tangkap, terbukti salah, layak dituangkan timah mendidih ke telinga dia, bagi pekak. Tak boleh dengar, tak boleh baca kitab Veda, dengar pun tak boleh. Setara itu, nampak sangat double standardnya. Kita dalam agama Islam, alhamdulillah, syukur, kitab kita ni nak baca bila-bila masa boleh, siapa-siapa boleh baca. Cuma kita saja yang mungkin malas nak membaca. Kalau dalam agama Hindu yang mengamalkan kasta tadi, dengan kata nak baca, nak dengar pun tak boleh. Setara itu. Okay. 4 golongan Muslim yang terpedaya. Ini tak cerita orang bukan Islam, cerita orang Islam saja. Orang-orang yang terpedaya dalam kalangan orang-orang Islam itu banyak, tetapi bolehlah dikategorikan kepada 4 golongan sahaja, iaitu yang pertama, dalam kalangan orang-orang yang berilmu agama, yakni para ulama dan yang lain-lain yang ada ilmu agama. Ni ramai yang terpedaya. Yang kedua, dalam kalangan para abid, yakni dalam kalangan mungkin bukan ulama, tapi mereka ni banyak amal ibadah. Ni pun ramai yang terpedaya, termasuk kita lah tu. Yang ketiga, dalam kalangan para sufi, ahli-ahli tasawuf, tarikhah dan seumpamanya. Yang ni pun ramai terpedaya. Ni keutamaan perbincangan kita lah ni nanti, yang ketiga ni. Dan yang keempat, dalam kalangan orang-orang yang Allah anugerahkan harta kat dia. Dia ni orang berharta. Orang berharta pun ramai yang terpedaya. Contoh awalnya, sebahagiannya ialah mereka memandang bahawa perbuatan mungkar itu bagus. Contohnya, orang yang membina masjid dan menghiasinya, tetapi dengan menggunakan harta haram. Sebahagiannya ialah mereka yang meninggalkan hal yang lebih penting, lalu mengerjakan hal yang tidak penting. Sebahagiannya lagi, mereka yang meninggalkan hal-hal yang wajib, lalu mengerjakan hal-hal yang sunat. Sebahagiannya lagi, mereka yang meninggalkan hal-hal yang bertaraf isi, sangat penting, tetapi mengerjakan hal-hal yang bertaraf kulit sahaja. Contohnya, orang yang keutamaannya dalam solat adalah sibuk untuk membetulkan makhraj atau sebutan. Memang dituntut membetulkan tu, tapi dia ni sibuk sangat nak betulkan sebutan tu sampai dia terlupa amalan hati. Hak dia baca tu sebutan semua cantik, tapi apa cerita yang kesan untuk diri dia tu tak ada. Ini pun orang terpedaya juga. Jadi mula-mula tuan-tuan, kita tengok terpedayanya orang-orang berilmu agama. Siapa dia orang-orang berilmu agama ni? Ulama-ulama, ilmuwan, asatizah, yakni ustaz-ustaz dan ustazah, termasuklah orang-orang biasa, tapi ilmu mereka ni macam asatizah juga. Tok-tok lebay, tok-tok imam, orang-orang ni lah. Mereka ni bukan ustaz-ustazah, tapi ada ilmu sedikit sebanyak, termasuk juga.
Apakah antara perdaya yang kena pada mereka ni? Ada orang berilmu yang kukuh pemahamannya dalam ilmu syariat dan ilmu akal. Mereka mendalami ilmu-ilmu itu. Malahan ada yang bekerja dalam lapangan ilmu-ilmu itu. Memang kerja dia tu kerja bidang agama, tetapi mereka tidak memelihara diri mereka daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Dosa duk buat, ilmu ada, dosa duk buat. Hal ini kerana mereka menyangka bahawa ilmu dan kedudukan mereka dalam agama itu akan memberikan mereka keistimewaan, iaitu mereka akan terselamat dan tidak akan terkena azab Allah. Bahkan mereka menyangkakan yang keilmuan dan kedudukan mereka itu menjadikan mereka orang-orang yang dapat memberi syafaat, boleh bantu pula orang lain nanti di akhirat nanti. Mereka sebenarnya orang-orang yang terpedaya. Contoh, kita ni orang ilmu agama ni kira banyak lah. Datang anggapan lah, sesekali buat dosa, buat maksiat, apalah salahnya. Sebab dah banyak dah ilmu ni, buat sikit tak apa kot. Macam cerita keturunan tadi lah. Orang jahil kalau dia buat dosa, mungkin dosa dia sebesar Bukit Uhud. Orang berilmu buat dosa tu berkali-kali ganda Bukit Uhud. Contohnya lagi, sesekali datang pemikiran dia, alah, buat dosa maksiat sesekali tak mengapalah kot. Aku kan dah level ulama, aku kan ustazah, tak apalah sekali dua buat. Orang terpedaya. Kan banyak kelebihan kita belajar masa kitab ilmu dulu. Kelebihan-kelebihan ataupun fadail orang-orang berilmu, daripada ayat Quran, daripada as-sunnah, hadis-hadis Nabi. Nak tunjukkan hebatnya orang-orang berilmu ni. Jadi tak apa kot buat salah sikit-sikit sesekali. Buat jahat takkanlah nak menjejaskan aku. Kedudukan aku dah tinggi sangat dah. Berbeza seumpama bulan purnama berbanding bintang-bintang. Hebat dah aku ni. Tak apalah buat sesekali. Ini orang yang terpedaya. Ada ahli ilmu yang memahami dengan baik akan ilmu tentang ketaatan, tetapi tidak diamalkan. Dia memahami dengan baik akan ilmu tentang kemaksiatan. Yang ni tak boleh, ni tak boleh, ni kena elak, ni kena jauhkan, tetapi tidak dijauhkannya. Dia memahami dengan baik akan ilmu tentang membersihkan diri, membersihkan hati qalbu daripada akhlak tercela, tetapi tidak dilakukan untuk dirinya. Dia memahami dengan baik akan ilmu tentang akhlak terpuji, sifat-sifat mahmudah, tetapi dia sendiri tidak bersifat dengan akhlak yang terpuji itu. Ini golongan yang cakapnya pandai, memang pandai ilmu, tetapi tak serupa bikin. Ada pula ilmuwan agama yang kukuh ilmu dan amal mereka, tetapi di hati mereka banyak sifat-sifat mazmumah seperti takabur, dengki, riak, mencari kedudukan, mencari nama dan sebagainya. Mereka menghias zahir, tetapi mereka menyia-nyiakan batin diri mereka. Yang ni paling banyak kena. Kita pun mungkin terkena juga. Ilmu agama banyak, macam-macam gelaran kadang-kadang kepada ulama'-ulama' ni. Lulusan daripada pelbagai tempat agama, yang dekat, yang jauh, dalam negeri, luar negeri, bawah angin, atas angin. Hafal kitab-kitab, hafal ayat-ayat, hafal hadis-hadis, tetapi sifat mazmumah tu banyak pada diri dia. Ini terpedaya. Ada ilmuwan agama yang kukuh ilmu dan amal, tetapi menyangkakan yang mereka terselamat daripada sifat-sifat mazmumah. Kononnya sifat-sifat itu hanya akan terkena pada orang awam sahaja. Aku ni ulama, aku maulana, aku syekh, aku mursyid, aku tak terkena kot sifat mazmumah ni. Antara punca utama dia kerana tak mendalami tasawuf sufi. Bila tak mendalami tasawuf sufi, mereka ni tak akan kenal apa itu sifat-sifat mazmumah. Bila dah tak kenal, macam mana nak elak daripada terkena? Bila dah tak kenal sifat-sifat mazmumah, macam mana nak sedar yang diri kita dah terkena ataupun tidak? Di situ bahayanya. Ada ilmuwan agama yang dia sibuk dalam hal ihwal fiqh,
tetapi terabai ilmu tasawuf sufi. Yang ini golongan yang agak ramai. Dalam ilmu fiqh, hukum hakam ni, dia memang ustazah, ulama dan sebagainya. Lama dia belajar dan lama dia amal. Dalam akidah pun sama, lama belajar, lama amal. Tetapi bila sampai bahagian tasawuf sufi ni, dia belajar sekejap-sekejap, ataupun dia belajar sikit-sikit, ataupun dia pandang sebagai tak berapa penting, ataupun dia pandang sebagai tak penting pun, dia ambil 2 saja daripada 3 tungku agama tu. Ataupun dia silap pandang, dia kata, oh, ilmu tasawuf sufi ni untuk orang yang makam tinggi-tinggi sahaja. Aku tak apalah, cukuplah dengan aku jadi ulama dalam fiqh. Dia tinggal pelajaran tasawuf. Jadi banyak masa dia sanggup habiskan untuk fiqh, hadis dan sebagainya. Tetapi untuk tasawuf ni sangat kurang. Ini pun golongan yang terpedaya juga menurut Imam Al-Ghazali. Ada ilmuwan agama yang sibuk dalam hal ihwal akidah. Tadi fiqh, yang ini akidah. Akidah ni biasanya ilmu kalam, ilmu usuluddin, dan menyangkakan itulah jalan tertinggi untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Mereka ni sibuk selalu, habis banyak masa belajar dalam-dalam tentang akidah, tentang usuluddin, tentang ilmu kalam. Sampai kan nak belajar yang tasawuf sufi tadi kurang masa, tak sempat belajar. Kalau belajar pun sikit-sikit, kadang-kadang sampai pandang tak penting. Ini golongan tertipu. Ada pula dalam kalangan ahli ilmu kalam ni, bagi mereka tidak beriman orang-orang yang tidak yakin dan tidak belajar mazhab mereka. Mesti ikut mazhab kami ni dalam akidah. Ada yang berpaling daripada sistem yang mesti dilalui dalam pembelajaran agama sebagaimana yang sepatutnya. Ini jenis lompat-lompat. Dan mereka pula kononnya ialah pemberi-pemberi pengajaran. Ini orang yang mahir tentang nak menyentuh hati manusia dengan kata-kata. Pemberi-pemberi pengajaran kepada orang-orang zaman ini seluruhnya. Mereka suka menyampaikan kata-kata yang ganjil dan pelik, yang membuatkan orang tertarik kepada ajaran mereka. Mereka cukup suka mempuisikan kata-kata. Ini pun orang tertipu juga. Ada pula yang menghabiskan waktunya terjun dan sebahagian tenggelam ke dalam ilmu hadis. Ini ilmu yang sangat bagus. Kenapa dikatakan terpedaya? Hujung dia nanti ya. Mereka ni terjun dan tenggelam ke dalam ilmu hadis, yakni tentang mendengar hadis. Mendengar hadis ni maksud dia mempelajari hadis-hadis, mengumpulkan banyak riwayat-riwayat, mencari sanad-sanad hadis yang ganjil-ganjil dan tinggi-tinggi, maksudnya yang dalam-dalam, yang rumit-rumit. Masa mereka penuh dengan mengembara ke selerata pelosok negeri dan menemui guru-guru hadis. Malangnya mereka meninggalkan ilmu yang menjadi fardu ain, iaitu makrifah pengubatan hati, yakni ilmu tasawuf sufi. Jadi terjun ke dalam ilmu hadis itu sangat bagus. Belajarlah. Tapi kalau sampai terabai pelajaran pengubatan hati tasawuf tadi, ini golongan terpedaya. Ini pun ramai. Ada pula yang sibuk dengan ilmu nahwu, sibuk dengan ilmu tentang bahasa Arab, tentang syair-syair, tentang permainan bahasa yang ganjil-ganjil dalam bahasa Arab itu. Dan mereka berasa diri mereka sebagai ulama kepada umat ini. Oh, aku mahir Arab sampai peringkat tinggi, jadi aku ulama. Belajar Arab sangat bagus, mahir ilmu Arab sangat bagus. Hal ini adalah kerana agama ditegakkan dengan perantaraan Alkitab dan As-Sunnah. Aku mahir Arab, jadi aku ni ulama. Sebab nak keluarkan syarahan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kena mahir Arab. Jadi dia bersandar kepada bahasa Arab dia tu. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu ditegakkan dengan perantaraan ilmu bahasa Arab dan Nahwu. Lalu mereka pun menghabiskan usia mereka, menghabiskan usia mereka dalam hal yang halus-halus, yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi tentang ilmu Nahwu, tentang syair Arab, dalam hal yang ganjil-ganjil dalam bahasa Arab, sampaikan tertinggal atau terabai atau terkurang hal-hal yang lebih utama.
Termasuklah pelajaran tasawuf sufi. Sebab duk tumpu sangat bahasa Arab sampai terabai yang fardu ain. Yang ni terpedaya. Kita ingat tak macam mana cara-cara syaitan jauhkan kita daripada tasawuf sufi ni? Yang ini kita pernah sentuh dalam salah satu kuliah kita lah. Saya imbas sepintas lalu tentang cara-cara syaitan jauhkan kita daripada tasawuf sufi. Yang pertama, dia ni buatkan kita jauh daripada agama. Yang ni dia paling untung sebab ramai sangat orang kena. Syaitan buatkan orang tak minat dengan agama, atau kurang minat dengan agama, tak peduli dengan pelajaran dan amal agama, atau kurang peduli akan ajaran dan amal agama. Bila mereka ni dah tak minat agama, dah tentu dia tak akan jumpa pelajaran tasawuf sufi. Dia memang jenis tak minat agama. Agama ni anggap sampingan lah. Siapa nak sila, siapa tak mau pun amal yang biasa-biasa sudahlah. Yang tu syaitan suka. Dia berjaya jauhkan daripada ilmu agama. Dah tentu orang ni tak akan jumpa tasawuf sufi. Kalau mereka terjumpa dan belajar pun, mereka ini mudah-mudah sahaja dipesongkan oleh syaitan. Kerana asas agama mereka tu tak kukuh. Agama dia jauh, dia tak mau ambil tahu sangat. Tiba-tiba terjumpa pelajaran hakikat, makrifat, tasawuf tinggi-tinggi, dia belajar yang tu. Yang ni cukup mudah syaitan pesongkan. Sebab asas dah tak kukuh. Dia berjayalah syaitan. Cara yang kedua, syaitan ni dia gagal nak jauhkan orang-orang ni daripada agama. Lalu orang-orang ni pun jadi pelajar agama, pengamal agama, pengajar agama. Dia berjaya jauhkan, dia berjaya dah. Ni jenis yang tak berjaya ni. Dia usaha. Mereka ni jadi orang minat agama. Dia ada cara dia pula, plan B ni. Orang-orang yang macam ini, syaitan akan dorong mereka ni supaya sibuk sampai tenggelam dalam sesuatu ilmu agama. Macam kes tadi tu lah. Tenggelam dalam fiqh, tenggelam dalam ilmu kalam, sampai tak ada masa nak belajar tentang tasawuf. Syaitan, kamu minat agama ya? Tak apa. Dia dorong mereka ni sampai tenggelam dalam usul fiqh, tenggelam dalam fiqh, tenggelam dalam urusan-urusan hadis, tenggelam dalam sirah sejarah, tenggelam dalam dakwah, tenggelam dalam siasah, tenggelam dalam tafsir dalam bahasa Arab dan cara-cara bacaan Al-Quran, lagu-lagu Al-Quran, hafalan. Semua tu benda bagus, sangat bagus. Tetapi yang tak bagusnya apabila sampai tak ada ruang untuk belajar, untuk mengamal dan mendalami tasawuf sufi. Berjayalah syaitan. Bila tak belajar tasawuf sufi ni, makrifah tu boleh kata tak ada. Yang lepas daripada makrifah lagi lah. Berjaya dia. Cara yang ketiga, nak jauhkan daripada tasawuf ni, mereka ini ialah orang-orang yang syaitan gagal nak jauhkan daripada agama dan gagal nak bagi dia ni tak belajar ilmu tasawuf. Maksudnya mereka belajar ilmu tasawuf. Belajar. Mereka ni jenis orang yang minat agama dan mereka belajar, mengamal dan mendalami tasawuf. Ada juga cara dia. Syaitan dia cuba selewengkan mereka ni, sekurang-kurangnya dia jadikan mereka ini tidak ikhlas. Belajar lah. Hakikat, makrifat, memandang Allah, tajalli, semua belajar. Tapi dia buatkan kita tidak ikhlas. Menang juga kat dia. Ini cara-cara dia. Inilah antara cara-cara syaitan menjauhkan kita daripada tasawuf sufi tarikhah. Yang mana tasawuf ini merupakan salah satu daripada 3 tungku agama. Islam, iman, ihsan. Ihsan tu dia berjaya jauhkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita tengok orang-orang berilmu yang terpedaya tadi, memang kita pun sebenarnya termasuk juga. Sedikit sebanyak. Kita berlindunglah dengan Allah. Dan seterusnya, terpedayanya ahli-ahli ibadah. Yang ini orang-orang abid, orang-orang yang banyak amal ibadah. Dia suka zikir, dia suka habiskan masa dia dengan baca Al-Quran, suka puasa-puasa sunat. Ahli ibadah ni banyak, solat-solat sunat ni banyak. Ini pun syaitan perdayakan juga. Tambah-tambah pula, jika mereka ini bukan orang berilmu,
dia sekadar abid saja. Tadi orang berilmu yang terpedaya, yang ini orang abid pula terpedaya. Antaranya orang-orang yang rajin mengerjakan yang sunat-sunat tetapi tertinggal yang wajib-wajib, dah tentulah terpedaya. Rajin buat solat sunat, rajin zikir, rajin tilawah, rajin tafakkur. Tapi ada solat fardu yang sengaja tertinggal pula dah, sengaja ditinggal pula dah. Buat 4 waktu saja, satu jangan-jangan buat. Terpedaya lah tu. Daripada dia belajar, dia buat yang semua-semua tu tadi, yang sunat-sunat, baik dia tumpu nak cukupkan yang 5 tadi. Terpedaya. Kadang-kadang semua pun buat. Bila sampai time puasa, dia gagal pula tak puasa pula. Terpedaya juga. Sebab puasa tu dah fardu, puasa Ramadan. Yang dia tahu dia nak banyak amal ibadah, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak tafakkur. Puasa pula saja-saja tinggal. Terpedaya. Muka surat 6. Ada yang asyik berasa air wuduknya tak cukup-cukup, lalu mereka berlebihan dalam menggunakan air. Ada yang mengambil wuduk dalam masa yang lama. Hal ini merugikan masa. Ada yang lama sehingga terlepas waktu atau terlewat waktu. Terpedaya juga. Antaranya orang-orang yang mengambil masa yang lama untuk berniat solat kerana terkena was-was. Berkali-kali lama duk bismillah, duk usolli, duk bayang dalam hati, lafaz dalam hati sahaja. Lama, orang lain sekejap tu kan. Ini kita sendiri pun kadang-kadang terkenal juga. Ada waktu kita pergi letak kaki terus Allahu Akbar. Sekejap. Kadang-kadang tu dia datang, lama pula dah. Rasa macam tak puas, tak betul lah. Terpedaya. Ada yang was-was pada takbiratul ihram sehingga terubah bunyi takbirnya kerana terlebih berhati-hati. Ada bunyi macam kucing, Allahu Akbar. Ada yang di Allahu Akbar, ada rek pula belakang, terlampau sangat. Biasa-biasa cukup. Ada yang lancar niat dan takbir tetapi lalai dalam keseluruhan solatnya. Sebelum tu nak cerita, zaman saya kanak-kanak dulu, ada satu orang lah pakcik ni. Dia ni kalau sembahyang kami panggil dia apa, takbir silat. Dia was-was lah. Dia mau orang baik apa semua bagus belakang. Cuma dari si was-was tu dia kalah. Bila dia nak takbir tu, dia nak usolli apa semua tu dah kuat dah. Bila nak angkat Allah, dia akan berhenti. Allah. Bila dia dah dapat saya aku sembahyang tu. Dia pusing. Kami budak-budak agak gelak kan. Pakcik tu silap tu. Dia macam tu sebab dia nak tangkap. Sahaja aku sembahyang pada nak tangkap yang tu sampai begitu. Dia tak perlu lah. Sebab niat ni dia lintasan. Okey, sambung yang tadi. Ada yang niat lancar, takbir pun lancar tetapi lalai dalam keseluruhan solatnya, termasuk kita lah ni. Masa niat takbir Allahu Akbar cantik, lepas tu dia straight ingat benda lain. Walaupun kita dah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, baca kan Al-Fatihah semua, tapi fikiran dah terlain. Yang ni pun terpedaya juga, kata Imam Ghazali. Punya duk tumpu nak betulkan sebutan. Masa nak takbir tadi tu, niat tadi tu cantik. Seolah-olah kita ni berpandangan yang itulah keutamaan, kalau selamat yang tu, yang lain pun selamat. Padahal keseluruhan solat tu kita nak cari khusyuk tu kan. Tapi kita ni yang tu selesai, okey, yang ni selesai, lega lah. Bacalah apa pun, fikiran duk melayang tempat lainnya. Kononnya dia beranggapan niat dan takbir yang khusyuk tadi dapat menampung keseluruhan apa yang dia lalai dalam solat dia tadi. Lepas takbir tu, daripada doa iftitah tu sampai ke bagi salam tu, tak apalah, sebab dah lepas dah takbir dengan niat tadi, dah cantik dah. Terpedaya. Antaranya orang-orang yang terkena kerasnya bisikan syaitan yang membuatkan dia terlebih berhati-hati dalam bacaan, sehingga kan bunyi sebutan bacaannya sudah jadi lain macam. Ini bukan kata orang biasa. Saya biasa semayang, berimamkan satu orang, dia ni lepasan Timur Tengah.
semayang siang lah, maksud tak bunyi kuat lah baca Fatihah dia tu. Tapi dia baca tu kita dengar, dia terlampau nak jaga macam mana tak tahu. Kita dengar seolah-olah macam orang Rusia punya bahasa, keluar-keluar kan, dia ni apa ni. Dia terlalu nak menjaga dia punya bahasa Arab tu, baca Al-Fatihah tu kan, terlebih dia terlebih tu, sampai nak macam orang Rusia cakap. Ada yang terlebih memberi perhatian kepada bunyi-bunyi bacaan sehinggakan penghayatan solatnya entah ke mana. Terlalu nak sebutkan bacaan lah, semua bacaan lah daripada awal sampai ke bagi salam tu dia tumpu kepada nak betul sampaikan isi kandungan tu, tak mengesani diri dia. Apa cerita tentang apa tadi? Baca Al-Fatihah ni nak kena tunduk ke, nak kena sayang ke, nak kena takut ke? Benda tu tak ada pada dia. Dia nak betulkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tu orang sedap buat. Apa dia Alhamdulillah tu, dia apa kesan untuk dia? Kita sedang puji Allah, dia tak ada perasaan tu, dia cuma nak betulkan tu sampai bagi salam. Ini terpedaya. Ini terpedaya tak teruk lah kan? Bukan kata terpedaya sampai buat maksiat tu, tidak lah. Tapi masih dalam golongan terpedaya. Khusyuk dia tu tak tahu ke mana. Antaranya orang-orang yang terpedaya dengan jumlah khataman Al-Quran, hinggakan mereka terkejar-kejar membacanya untuk menghabiskannya dalam waktu yang singkat. Ada yang dapat khatamkan Al-Quran hanya dalam masa sehari semalam. Punya laju, malangnya dia tidak sempat untuk mengambil tahu makna bacaan. Ayat sehari semalam pun ada. Kalau ulama'-ulama' itu lain cerita. Mereka ada pemahaman mereka. Ni orang biasa-biasa ni 3 hari dia khatam. Seminggu je khatam, tapi dia duk kejar yang tu, kejar khatam tadi tu. Malangnya dia tidak sempat untuk mengambil tahu makna bacaan. Bagi Imam Ghazali, orang yang duk baca saja macam kakak tua lah, baca apa cerita pun tak tahu, yang ni terpedaya. Al-Quran diturunkan bukanlah untuk dibunyikan bacaannya sahaja, tetapi juga untuk diketahui isi kandungannya. Sebab tu berulang kali kita tegaskan, jangan nak kejar khatam banyak kali sangat. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Kita baca Al-Quran dan baca terjemahan dia tu sikit, sepintas lalu. Mana bahagian kita tak faham, buat tak tahu je lah. Mana kita faham, ambil untuk kita. Yang ni memang kita tegaskan. Jadi di rumah kita ni sekurang-kurangnya kena ada satu lah Al-Quran yang ada terjemahan. Kita baca satu muka surat lagi, tengok sebelah dia, apa cerita dia sebenarnya. Oh, cerita macam ni, cerita pasal perkahwinan, talak, cerai, cerita pasal iddah, cerita pasal harta pusaka. Okey dah. Macam tu je, asal kita tahu apa benda tu. Kalau tidak, kita khatam berapa puluh kali pun kita tak pernah tahu apa Al-Quran ni cerita. Kita tak tahu. Kita tumpu nak bagi habis cepat. Ada pula orang kata dia timbulkan isu, dia kata tak boleh baca terjemahan Al-Quran, tak boleh. Orang agama juga tak boleh. Dia kata takut salah faham bagi orang awam. Tapi Imam Ghazali dia suruh ambil tahu tentang makna bacaan. Yang orang ni orang biasa saja, mungkin ustaz lah, dia kata tak boleh. Al-Quran terjemahan ni salah. Al-Quran tak boleh ada terjemahan sampai setara tu. Kalau nak baca, baca saja. Terjemahan tu jangan ada. Sampai macam tu. Mungkin sangat berhati-hati sampai tak betul lah jalannya tu. Sebab di wilayah Arab ada berapa puluh juta orang di sana. Kalau campur yang zaman dulu-dulu mungkin ratus juta orang. Dalam ratus juta orang tu, yang mahir tentang maksud Al-Quran ni berapa kerat sangat. Orang awam mereka ramai. Macam sekarang, ulama-ulama yang baca ayat Al-Quran ni, dia faham apa benda sebenarnya kehendak ayat tu. Berapa orang sangat? Katalah puluh ribu, katalah ratus ribu. Puluh juta lagi orang Arab tu yang boleh bahasa Arab, mereka tak tahu pemahaman ayat tu. Terjemahan orang tak tahu, pemahaman tak tahu. Jadi kalau nak ikut pandangan orang ni tadi, orang awam tak boleh ambil tahu tentang terjemahan Quran. Maksud dia orang-orang Arab tu tak boleh baca Quran. Yang awam tadi, mereka orang awam, mereka faham bahasa Arab walaupun mereka tak sampai ke maksud dia.
Jadi mereka tak boleh baca, sebab bila mereka baca, mereka tahu apa benda ayat tu cakap. Tak boleh baca, jenuh lah macam tu. Jadi sebenarnya memang boleh kita orang awam baca Quran, tengok terjemahan sepintas dulu. Mana yang kita tak tahu tinggal, atau nanti ingat nak tanyalah alim ulama yang tahu. Sebab banyak kisah-kisah dalam tu. Sekurang-kurangnya bila kita baca tu, tengok sebelah, ini cerita tentang neraka. Dia ada perasaan, ada perasaan tu, jadilah pahala lah tu. Jadi cerita, cerita pasal syurga, tentang seronok pula. Cerita tentang Nabi kesiannya, Nabi-Nabi kena macam ni. Ada lah tu. Kalau kita tak tahu, tak ada apa, sekadar baca saja. Di Imam Ghazali, pandangan dia, baca Quran kena tahu juga. Sedikit sebanyak apa cerita Quran. Ada orang yang dia rajin berpuasa sunat, tetapi dalam puasanya itu mereka tidak pula berpuasa akan lidahnya. Maksud dia cakap-cakap dia. Tidak pula berpuasa matanya, maksud dia tengok. Tidak pula berpuasa tangannya, pendengarannya dan hatinya. Yang ni ramai. Termasuk kita. Puasa ni bagi kita lah, jaga perut agar jangan makan, jaga kemaluan agar tidak berjima. Atau yang seumpamanya. Jaga dua tu saja. Dah selesai dah, lega lah aku puasa dah hari ni. Lega seronok. Puasa lega lah hari ni. Tak makan, tak melakukan perkara-perkara membatalkan puasa, lega. Tapi yang dosa mata, dosa cakap, dosa berbuat, kita tak pandang yang tu. Ni pun orang terpedaya juga, kata Imam Al-Ghazali. Ada yang terpedaya dengan haji dan umrah. Mereka sibuk ke sana, tetapi tidak meninggalkan kezaliman diri. Tasawuf belajar tak mau juga. Tidak membayar hutang. Duduk pergi haji selalu, pergi umrah selalu. Hutang tak selesai. Hutang tu lebih penting lagi. Tidak meminta kerelaan ibu bapa dan tidak menitik beratkan halalnya wang mereka ke sana. Dapat dari sumber apa? Ni kerja apa yang boleh dapat duit ni? Yang penting aku pergi umrah. Tiap tahun sekali mesti pergi. Dah 10 kali dah pergi ni. Dia penting yang tu. Kadang-kadang orang di sebelah rumah dia tak cukup makan tu. Kalau haji tu lain lah. Haji tu sekali, haji kali pertama kan. Ni umrah dah 10 kali, nak pergi kali ke sebelah pula. Sedangkan di kampung dia 4-5 buah rumah tak cukup makan. Yang tu yang utamanya, bukan pergi umrah kali ke-11 tu. Ada yang menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi munkar kepada orang lain, kepada dia tak puas. Boleh pula untuk dia. Ada yang zuhud pada harta, pada pakaian, makanan, tempat tinggal, tapi tak zuhud pada kemasyhuran. Dari segi duit, dari segi apa-apa semua ni tak kisah. Tapi dia nak terkenal, nak popular, nak jadi pujaan ramai. Ada orang yang banyak solat sunatnya dan bacaan Al-Qurannya, tetapi tidak belajar dan tidak mengamalkan ilmu tasawuf. Disangkanya amalan-amalan zahirnya itulah yang akan dapat menyelamatkan dirinya, walaupun dia meremehkan amalan-amalan batinnya. Ilmu tasawuf ni tak dalam sekejap pun tak apa, janji kita banyak amal. Kata Imam Al-Ghazali, seberat biji sawi takwa seseorang, maksud dia amalan hati, adalah lebih utama berbanding berbukit-bukit amalan anggota badan. Jadi kalau kita cantikkan amalan hati tadi dengan tasawuf sufi ni, bergunung-gunung lah. Kita buat sikit pun bergunung-gunung dapatnya. Ada orang yang gigih melakukan ibadah-ibadah sunat, tetapi kurang kegigihannya kepada ibadah-ibadah fardu. Ia berasa lazat akan ibadah-ibadah sunat, tetapi kurang lazat pada ibadah-ibadah fardu. Kalau solat fardu tak berapa rasa sedap, tapi solat sunat saja, sedapnya solat sunat ni. Ada yang tak kenal lah tu. Memang kita kenal yang ni lah. Bukan kata orang lain, saya sendiri pun macam ni lah. Sesekali kita terkenal yang ni. Yang fardu pula tak sedap, yang sunat pula sedap. Ini dah lain macam. Ada orang yang mendahulukan naik haji berbanding ibu bapanya yang hidup dengan ketidakcukupan. Dia kata Imam Ghazali, patutnya dia utamakan ibu bapa dia yang serba tidak cukup dan yang fakir tadi tu. Kalau kurang-kurang sikit-sikit itu biasalah. Yang fakir sampai tak cukup lah, tak cukup nak makan pun tak cukup, dia utamakan duit tadi untuk dia haji dan umrah dia. Ini pun tertipu. Sebab kita tengok dalam sejarah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, satu orang yang sangat alim,
Dia sendiri tak sempat pergi menunaikan haji. Padahal dia di Mesir je pun. Taklah jauh mana. Sebab apa? Ada urusan-urusan yang lebih penting yang terpaksa dia selesaikan. Bukan dia tak mau pergi. Dia sangat cinta nak pergi menunaikan haji, tapi tak sempat. Begitu juga kata sebahagian orang, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri dan beberapa orang Sultan Turki, yang Turki Osmaniyah, tak sempat. Sebab mereka ni sibuk dengan jihad, dengan tentera-tentera dalaman pun dia, dengan Kristian pun dia. Jadi ada urusan yang lebih penting nak didahulukan. Nak ikutkan mereka boleh saja. Tinggallah ni negeri ni kat sini, kat Perdana Menteri, aku pergi haji dulu. Boleh saja kan. Tapi ada benda-benda yang lebih penting. Ada orang yang menyibukkan diri dengan mazhab fiqh dan soal-soal khilafiyah, sedangkan hatinya banyak berpenyakit. Masalah tasawuf lah. Sepatutnya dia lebih menyibukkan dirinya dengan ilmu dan amal untuk hatinya, sekalipun dia mahu aktif dalam mazhab dan khilafiyah. Mereka ni orang yang ada ilmu agama, tapi terlalu sibuk mengarang, terlalu sibuk menyerang, terlalu sibuk menjawab, terlalu sibuk mempertahankan, terlalu sibuk mengkaji, berdebat, berforum, berseminar. Semua ni benda bagus, tapi terlalu sibuk, sampaikan sibuk dia tu membuatkan dia terkurang atau terabai pelajaran tasawuf sufi dan amal-amal. Yang ni yang tertipu, terpedaya. Yang ketiga, terpedayanya ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, termasuklah ahli-ahli tariqah. Antaranya ialah orang-orang yang berpenampilan atau berkelakuan sebagaimana penampilan dan kelakuan ahli-ahli dalam tasawuf, sedangkan hati mereka sebenarnya tidak bertasawuf pun. Tengok luaran, oi ini ahli sufi ni, tengok luaran dah tahu, tapi hatinya tidak. Ini orang yang terpedaya. Jenis ni ramai. Kalau bagi orang-orang yang baru belajar, itu biasa. Kita nak naikkan semangat dia, nak kanak-kanak, golongan remaja, dia tiru macam mana tok guru dia pakai kan. Tok guru dia dengan kepiah tajam, dengan tongkat, dengan baju layang semua ada kan. Dia tiru. Nak naik semangat dia tak apa. Ni orang dah lama dah duk belajar tasawuf apa kan. Dia pakai macam tu, nampak macam sufi semua ni. Tetapi hati dia tidak. Dia sekadar luaran saja. Yang ini terpedaya, kata Imam Al-Ghazali. Banyak ikut ajaran sufi banyak tahun dah, tapi yang berubah nampaknya luaran saja, dalamannya tak berubah pun. Mereka terpedaya atau terhijab dengan bentuk pakaian sufi, istilah-istilah sufi yang dibuatkan oleh ahli-ahli tasawuf. Kalau simbang dengan mereka ni handalah nak cerita ni. Adab-adab sufi atau peraturan-peraturan sufi, adat istiadat kaum sufi, ritual-ritual sufi ni, tarian sufi, berserkup kepala, ada selendang ke, ada baju, ada kain tutup dan sebagainya, dengan meniru-niru itu semua. Mereka memang bagus dari segi mencontohi hal itu, tetapi yang tak bagusnya, batin mereka ni malas untuk berkorban dan bermujahadah sebagaimana ajaran sufi. Malas untuk berlatih atau melaksanakan riadah-riadah. Riadah ni maksud dia latihan-latihan bagi amal badan dan juga amal hati. Malas nak sucikan dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Jadi zahir sufi yang mereka contohi itu adalah sangat bagus. Cuma yang bermasalahnya ialah mereka tidak pula mencontohi batin sufi. Jadi sufi mereka ni hanya pada penampilan dan adat istiadat saja. Sufi mereka lebih kepada penampilan dan upacara-upacara sufi. Tetapi batin mereka ni, yakni hati dan qalbu mereka, sama macam orang awam. Sama je, cuma beza dari segi pakaian je. Dia nampak sufi, kita pakaian biasa. Tapi hati sama je. Kadang-kadang teruk daripada kita pun ada lagi. Yang terbaik, zahir pun gaya sufi, batin pun gaya sufi. Yang ni terbaik lah. Antaranya, golongan tasawuf yang tertipu ialah mereka yang memang meninggalkan daripada memakai sutera yang haram bagi lelaki, sama ada untuk pakaian,
untuk hamparan dan seumpamanya lah. Tetapi sebaliknya mereka menempah, mencari dan memakai pakaian yang lebih mahal lagi daripada sutra itu. Dia tahu sutra ni tak boleh haram. Sutra kan mahal. Satu baju contohlah 200-300. Oh, tak boleh pakai. Pakai baju yang bukan sutra. Tapi yang dia beli yang bukan sutra tu mahal lagi daripada sutra. 500-600 mahal lagi. Ini golongan tertipu. Kononnya dia elak dia pakai sutra tu, dia sufi lah. Dia beli yang lebih lagi, yang lebih mahal lagi. Terkena juga. Sutra memang dia tak pakai bagus, tapi dia punya baju-baju, dia punya selendang, dia punya shawl, dia punya serban dan lain-lain ni jauh ni mahal lagi daripada sutra. Mereka bersenang-senang dengan mencari kebagusan kain dan kebagusan makan minum. Mereka mencari kesenangan daripada pemerintah yang tidak soleh. Mereka masih melakukan maksiat, lebih-lebih lagi maksiat batin. Kejahatan mereka ini merebak pula kepada orang-orang lain yang mengikut mereka. Mereka menyangkakan bahawa ahli-ahli tasawuf itu ialah sebagaimana diri dan keadaan mereka. Bila sebut ahli tasawuf, kami lah, macam akulah ahli tasawuf. Tapi rupanya tidak, terpedaya. Antaranya lagi ialah orang tasawuf yang mendakwa bermakrifah, menyaksikan al-haq. Oh, dia sampai memandang Allah. Ni level tinggi ni, level langit-langit ni, kata Tuan Hafiz. Melewati makam-makam dan hal ihwan. Kononnya berada pada kedudukan yang tinggi, selalu ainus syuhud dan dekat dengan Allah. Sebenarnya mereka tidak mengenal pun perkara-perkara ini selain pada nama-nama dan perkataan-perkataan. Mereka ni hebat pada istilah-istilah dan cerita-cerita sahaja yang dia ulang-ulang, dia duk cerita untuk menunjukkan dia arif dan bermakam tinggi. Cerita makrifat ke atas ni boleh belaka, memang handal lah cerita semua tu. Tapi sebenarnya tidak. Mereka tak mencapai. Dari segi pelajaran dapat. Ilmu tasawuf ni, ilmu tasawuf, sufi, tarikat dan seumpamanya ni lah, dia ada bahagian-bahagian dia. Ada bahagian yang tahu. Dia tahu pelajaran. Ilmu tu dia tahu. Dia belajar. Jenis ni ramai. Sampaikan dia boleh sembang, dia boleh debat, dia boleh kupas, dia boleh tulis tentang hal yang tinggi-tinggi dalam tasawuf. Tetapi mereka ni belum tentu ada amal dan belum tentu dia mencapai. Sebab dia cuma belajar. Dia tumpu belajar, dia tidak amal pun. Kurang amal, apatah lagi nak mencapai. Dia tak capai. Tapi kalau dari segi cerita, dia boleh cerita. Apa isi kandungan kitab Ihya, kitab Hikam, kitab apa, Durun Nafi semua, dia boleh cerita. Dia sendiri tidak amal dan tidak mencapai. Jenis ni paling ramai. Kita boleh ajar dan dia memang boleh kuasai pelajaran. Tetapi belum tentu dia ada amal. Dan jauh lagi kata dia ni nak capai. Orang memang kagum dengan dia. Sebab bila dia bicara tasawuf, dia tahu hal ehwal tasawuf belaka. Dari segi pelajaran sahaja. Ada pula orang yang dia ada tahu dan dia ada amal. Bukan sekadar pelajaran, tapi dia ni ada beramal. Biasanya mereka ini orang yang dah ada ikut latihan ataupun riadah, kaum sufi lah, dalam tarikhah. Dia ada amal. Yang tukang dengar cerita, lepas tu dia cerita balik, yang ni amal. Yang dengar cerita, lepas tu dia ada riadah, ada amalan dia, amalan sufi dia, yang ni kurang. Segolongan lagi, dia ada amal, dia aktif, ikut, tapi dia ni capai belum tentu. Maksud dia ilmu ada, tapi nak kata mencapai tu belum capai. Banyak yang dia tak capai. Ada pula yang dia ada tahu, ada amal, ada capai. Yang ni bagus ya. Dia pelajaran pun dia tahu belakang, dia amal pun amal, riadah, latihan jalan sufi ni, dan dia mencapai pula. Nak cerita sikit banyaknya tu. Gambar piramid ni lebih kurang lah berapa bahagian dah saya buat je tu. Contoh
contoh sahaja. Yang tak ambil jalan tariqah ni aman. Tak ambil, tak belajar. Yang ni memang tak boleh sembang. Ada yang ambil. Oh, komen aku ambil tariqah tu. Ambil tariqah. Ini golongan ramai. Ambil, tapi secara tu saja. Ambil tariqah, yang tu je. Ilmu tak tahu, dia tak ada ilmu. Ambil saja. Ada yang ambil dan belajar. Dia ambil sesuatu jalan, sesuatu tariqah. Dia ambil dan dia belajar. Lebih baguslah daripada ni. Tapi jumlah dia makin sikit. Yang ambil ramai ambil tariqah. Yang ambil dan belajar sikit. Golongan ini yang dia banyak sembang. Sebab dia ambil dan dia belajar. Jadi ilmu tu banyak. Masuk ni dia boleh cerita pula. Atas lagi, ambil, belajar dan amal. Makin kurang. Tukang cerita ramai. Amal tu kurang. Atas lagi, ambil, belajar, amal, dan dia sambung lagi pula. Dalam tariqah ni ada pelajaran biasa-biasa, ada pelajaran level seterusnya, dia sambung pula lagi. Makin sikit. Tahu dia level. Okay, dan tertinggi dia ada capai. Apa yang dia cerita pada sini ni, dia capai. Orang yang bawah ni dia cerita saja, dia tak mencapai. Dan apa ma'rifah, apa akhiruddin, apa memandang Allah, dia tak capai. Cerita dia boleh cerita. Dah sebut apa istilah tasawuf, semua cerita. Tapi capai tak? Maksud dia makin lama makin sikit golongan itu. Lebih kurang macam inilah gambarannya. Yang bawah-bawah ni maksud dia terpedaya. Dia cerita boleh, tapi amalnya tak ada. Muka surat ke-9. Mereka menyangka bahawa ilmu mereka itu adalah lebih tinggi daripada orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Lalu mereka memandang kepada ahli-ahli fiqh, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hadis dan ulama-ulama bidang-bidang yang lain dengan mata kehinaan. Maksud dia pandang rendah. Kita golongan hakikat makrifat. Ni apa ulama-ulama fiqh, ulama hadis, ulama tentang sirah. Kita hakikat. Wah, tinggi dia. Dia pandang rendah yang lain-lain. Lebih-lebih lagi kepada orang awam. Kononnya mereka ni peringkat mengkhabarkan tentang rahsia segala rahsia. Kami bagi rahsia segala rahsia. Maka mereka mudah menghina orang dan ulama. Kononnya para ulama itu terhijab daripada Allah dengan hadis-hadis dan lain-lain lah. Mereka ni pula mendakwa diri mereka sampai kepada al-haq, sampai kepada Tuhan, dan termasuk dalam kalangan para mukharrabin, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah. Padahal di sisi Allah mereka termasuk dalam kalangan orang-orang zalim yang munafik. Dalam internet ni banyak. Kadang-kadang di kedai-kedai minum pun banyak juga. Sembang hakikat, makrifat dan sebagainya ni. Lepas tu dia perlekeh orang-orang yang sembahyang di surau. Dia buat kulit saja tu, tak tahu apa. Kita hakikat makrifat, kita dengan Allah. Dia buat kulit saja surau. Tutup kita sembahyang surau masjid ni. Ni golongan terpedaya tadi. Contoh penipuan atau mungkin juga kejahilan atau kesalahfahaman disebabkan mereka ni cakap hakikat dan makrifat. Jadi mereka ni kadang-kadang ada penipu, kadang-kadang mereka tu memang tak tahu, kadang-kadang mereka tersalah faham. Ni kita pernah sentuh bila kita yang belajar melalui jalan tariqah ni. Ada tariq ni,
mereka yang konon-konon ahlullah lah. Dia kata tarekat-tarekat ni level rendah. Level rendah tak payah. Kononnya menurut mereka, mereka berada pada makam tinggi. Sebab tu mereka tak melalui jalan tarekat. Itulah tarekat yang dia tulis di sana tu. Bermula dari syariat, naik kepada tarikhah, naik kepada haqiqah, naik kepada ma'rifah. Yang ini tarekat 4 sekawan. Bagi mereka, bila mereka sudah sampai hakikat, ma'rifat dan hidup dengan Allah dah, tarekat ni level bawah. Dia kata kenapa nak ambil? Kami dah di sini lah. Ni tak payah ambil tarekat ni. Ni orang-orang tarekat ni belajar hidup, berzikir. Kutuk pula. Kita dah sini lah. Macam kita tarekat Ghazaliyah. Tarekat Ghazaliyah sini lah. Level rendah. Orang dah sampai sini tak perlu ni dah. Yang perlu jadi orang syariat, orang awam. Dia nak sampai di sini tak ada jalan, jadi mereka ambil tarekat Ghazaliyah. Boleh sampai tak payah dah. Kami sini dah. Padahal tarekat Ghazaliyah tu bukan duduk di sini. Kita cerita dulu kan. Tarekat ni 4 sekawan. Cerita lain. Ada tarekat yang 4 sekawan macam ni juga, kedudukan dia lain. Itu nak cerita benda lain. Ada yang 2 sekawan saja, hakikat syariat, hakikat 2 je. Itu cerita lain. Mereka anggap yang ni satu cerita. Bila sebut tarekat mesti kat sini. Padahal kalau tarekat Ghazaliyah ni, dia tak berada di sini. Sebab dia ini tarik jalan nak sampai. Dia berada di sini. Ni yang merah ni. Yang ni lah tarekat Ghazaliyah. Ni pun dia juga. Hakikat nak ke makrifat ni pun dia juga. Makrifat dan ke atas. Kita sentuh tentang adil dulu kan. Dia juga. Tarekat Ghazaliyah ni dia berada di sini. Dia bukan sini ni. Salah faham. Satu lagi tak ada ilmu. Satu lagi mungkin memang dia saja nak tipu. Mereka ni yang malas. Kebanyakannya kalau syariat ni tu orang nak suruh macam kita zikir, ada malas semua, dia tak mahu lah. Dia nak buang ni. Padahal dia tak tahu pun kedudukan tu di mana sebenarnya. Jadi daripada syariat tu nak ke tarikat tu, jalan dia tu lah tarekat Ghazaliyah. Daripada tarekat ke hakikat tu, jalan dia tu lah tarekat Ghazaliyah. Daripada hakikat tu ke makrifat, jalan dia tu tarekat Ghazaliyah. Daripada makrifah nak ke ad-din yang seterusnya, jalan dia tu tarekat Ghazaliyah. Tarekat tu di situ. Sebenarnya di sisi orang-orang yang mempunyai qalbu, yakni orang-orang yang benar pada jalan tasawuf ini, mereka itu hanyalah orang-orang yang dungu, yang jahil. Mereka tidak sekali-kali berfaham teguh dengan suatu ilmu pun, tidak terdidik dengan akhlak mulia. Dia duduk perlekeh orang yang pergi sembahyang, perlekeh ulama'-ulama'. Jadi dari segi kita tengok kalau video-video lah, tengok gaya, tengok bahasa mulut, tengok bahasa gerak badan, kita tahu dah akhlak masalah. Tapi cerita level yang tinggi-tinggi, jadi fail lah bahagian akhlak dia tu. Tu Imam Ghazali kata tidak terdidik dengan akhlak mulia, tidak menyusun dengan tertib akan sesuatu amal. Kalau betul mereka hakikat makrifah, kena ikut jalan ni lah. Ni terus lompat ke level 3, level 4. Tidak mengintip, maksudnya tidak memerhati akan qalbu, melainkan mengikut hawa nafsu. Mereka mendapat kata-kata pelajaran yang tidak berfaedah dan sekadar menghafalkannya. Apa yang dengar daripada tok guru dia pun sampai pada orang lain. Dia pun sebenarnya tak faham sebenarnya apa benda tu. Antaranya lagi ialah golongan serba boleh atau boleh belaka, al-ibahah. Mereka melipatkan hamparan permaidani agama dengan menolak segala hukum hakam dan menyamakan antara yang halal dan yang haram. Ada yang mendakwa kononnya Allah tak perlu akan segala amal kita pun. Nak buat apa kita susah payah mengikut syariat? Dia di tempat-tempat kita pun ada ni. Kampung-kampung persekitaran kawasan kita pun ada. Allah tak perlu amal kita buat apa? Dia tak terkurang pun.
Bukankah dari segi hakikat semuanya kerja Allah, sebagaimana kita belajar dulu? Bukan kerja makhluk. Jadi bagi mereka ni tak ada yang benar, tak ada yang salah, melainkan semua betul mereka. Sebab semuanya kerja Allah. Allah tak buat kerja yang salah. Jadi mereka ni nak buat maksiat ke apa ke, tak mau solat ke apa, tak ada masalah. Sebab semua kerja Allah. Yang mereka tak sembahyang tadi tu Allah yang buat. Ini semua benar belaka. Tu hujah dia. Jadi kita boleh buat apa sahaja. Kenapa kamu buat macam ni? Benda ni salah. Ni kan kerja Allah. Dia hentam kita kot situ, susah kita nak jawab. Ni terpedaya. Macam tentang amal-amal kita tadi, tak payah buat amal-amal. Allah tak perlu semua ni. Duk sembah-sembah dia, dia perlu kan? Pada azali dulu tak ada siapa sembah dia pun, dia sempurna macam tu je. Ni kita nak sembah-sembah dia pula, nak ikut perintah dia, elak larangan dia, tak payah kata ajaran-ajaran tu. Allah kan maha sempurna. Kita buat amal ke, tak buat ke, dia sikit pun tak terjejas, sikit pun tak kurang. Kita yang tak ada ilmu tadi, dia juga tu. Yang kita duk sembah-sembah Tuhan ni buat apa? Dia bukan perlu pun sembahan kita. Dia macam tu juga. Jadi tak payah buatlah kot. Dah terkena. Dah terkena. Dia sebenarnya Allah memanglah dia tak perlukan kita punya amal-amal tu, kerana kita yang perlukan amal-amal tu. Allah tak perlu pun, kita yang perlu. Sebab kalau tak ada amal-amal tu, kita yang akan dipersalahkan nanti. Kita ni semayang ke tak semayang ke, apa Allah nak heran, dia maha sempurna. Tak ada masalah bagi dia. Masalah tu bagi kita. Contohlah kita buat, satu hari konon zaman dahulu, Sultan Melaka dia keluarkan perintah. Semua hamba rakyat yang merdeka, maksudnya bukan hamba lah, yang merdeka, kena pakai kain ikat kepala. Orang yang merdeka dalam kalangan rakyat Melaka kena ikat kepala. Terpulanglah nak ikat dengan apa? Dengan serban ke, dengan semutar ke, dengan kain ke, dengan selendang ke, dengan tali ke, dengan apalah, asalkan ada ikat kepala. Hamba-hamba tak boleh ikat kepala. Dia keluar perintah macam tu. Jadi kita nak melawan. Kenapa kena ikat kepala? Aku orang merdeka tapi tak mau ikat. Adakah menjejaskan Sultan? Tak menjejaskan dia pun. Kita ikat kepala ke, tak ikat ke, tak menjejaskan dia pun. Dan tak rugi pun dia. Siapa yang akan terjejas? Kita yang akan terjejas. Contohnya, apabila mata-mata Sultan ni, dia punya perisik-perisik dia, atau dia punya hamba-hamba, pengawal-pengawal dia, ternampak kita tak ikat kepala. Dia ni sengaja tak ikat kepala. Siapa yang susah? Kita yang susah. Kita dianggap engkar, mungkin akan didenda, dipenjara, mungkin dipancung kepala. Jadi perintah ikat kepala tadi tu, kita buat ke tak buat ke, raja dia tak ganggu dia. Dia tak perlu benda tu. Tapi siapa tak buat, kalau dia tahu kena, sama dengan perintah dan larangan Allah tadi. Kita buat ke sembahyang, tak buat ke, dia sikit pun tak terusik. Dia macam tu lah, maha kaya, tak perlulah. Bila kata maha kaya, dia tak perlulah kepada amal-amal kita tu. Tapi bila kita tak buat, akan kena. Jadi amal-amal tu bukan untuk Allah. Amal-amal tu untuk kegunaan kita juga sebenarnya. Ada pula yang mendakwa nafsu syahwat dan mencintai dunia itu adalah fitrah manusia yang mustahil untuk dielakkan. Ini ajaran sesat. Arak pun minum, zina pun buat, pergaulan bebas, semua buat. Tapi dia guru sufi, tasawuf. Kan? Sesekali kita dengar ditangkap ajaran-ajaran macam ni kan. Sebab dia dakwa macam tu lah. Dia takkanlah Allah ni bodoh, dia letak hawa nafsu kat kita, lepas tu suruh kita jaga hawa nafsu tu. Allah tak bodoh lah. Allah maha bijaksana. Kalau Allah suruh, dia bagi hawa nafsu, dia suruh kita tutup. Bodoh lah dia. Pengikut-pengikut pun betul juga lah. Jadi hawa nafsu ni kita kena layan, sebab tu Allah bagi. Buat tak? Tu tanda kita bersyukur. Dia bagi kat kita hawa nafsu, tanda kita bersyukur, kita kena puaskan hawa nafsu. Nak murid pun, betul buat. Tu ajaran yang salah. Golongan yang terpedaya. Antaranya, ada yang berpendapat bahawa amal perbuatan anggota badan itu tidak dipandang oleh Allah. Tetapi yang dipandang hanyalah hati. Amal hati je. Ni geng-geng niat.
geng-geng niat. Kawasan kita pun ada. Cukuplah jika hati kita mencintai Allah, makrifah akan dia, taat kat dia, sayang kat dia, ingat kat dia, cukuplah tu. Tak payah buat dah. Padahal Allah pandang dua-dua. Amalan zahir pun dia pandang, amalan hati pun dia pandang. Bagi mereka, kalau orang ni dah hakikat, makrifat, fana, baqa, tajalli, apa belakang semua ni, tak perlu dah amal anggota dah. Ingat je. Ingat kat Allah, settle semua. Sembahyang fardu tak payah, keluar zakat tak payah, naik haji ke Makkah tak payah, puasa wajib, puasa fardu tak payah belakang. Sebab ingat, yang duk buat ni orang yang tak ingat akan Allah. Solatlah, sembahlah sampai kamu ingat akan aku. Solat ni dia kata bagi orang-orang yang belum ingat Allah. Macam kami dah sampai level ingat akan Allah, jadi tak perlu dah. Macam tu pula dah. Ini golongan terpedaya. Makam mereka kononnya sudah di atas daripada makam orang awam. Lalu mereka tidak perlu lagi membersihkan jiwa dengan amal badaniah seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Mereka ini ditipu oleh syaitan kerana sibuknya mereka dengan mujahadah dalam kerohanian, padahal mereka belum mengukuhkan ilmu agama dan tidak berguru kepada seorang guru yang layak, iaitu guru yang teguh pada agama dan ilmu. Jadi tipu daya syaitan ni macam-macam lah. Kalau kata dalam kesufian ni, macam-macam nak kena. Antaranya satu yang saya suka sentuh ialah tentang hukum sujud. Hukum bersujud. Sujud kepada Allah, okey. Bersujud sesama manusia, kadang-kadang sesama aliran kerohanian juga, mereka bersujud kepada tok guru, kepada sesama mereka. Jadi bolehkah bersujud kepada sesama manusia sekalipun atas dasar hormat, bukan sembah, bukan anggap orang tu Tuhan, hormat. Jadi kita ada beberapa sandaran yang kita petik. Antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya lah aku, yakni Rasulullah, dibenarkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, sudah tentu aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Sekiranya boleh, maksudnya sekiranya antara sesama manusia ni dah bolehlah sujud antara sesama kita. Yang nak kena sujud ni isteri kepada suami, nak menunjukkan macam mana kedudukan suami tu. Tapi tak boleh, tak boleh. Sekiranya boleh yang tu. Sekiranya boleh pun, Rasulullah tak kata orang sujud kepada dia. Rasulullah tak kata sujud kepada para sahabat. Rasulullah tak kata sujud kepada wali-wali. Rasulullah tak kata sujud kepada ibu bapa. Rasulullah tak kata sujud kepada guru-guru atau siapa-siapa, tapi kepada suami. Tu kalau boleh. Masalah dia tak boleh. Jadi tak boleh. Kita pegang yang tu. Walaupun aliran-aliran yang lain ada kata boleh sujud sama manusia ni, kita pegang yang ini. Sebab tak boleh. Kepada Rasulullah pun tak boleh. Apatah kepada sekadar guru kita sahaja. Siapalah guru kita. Sabda Rasulullah lagi, hadis riwayat Imam Ahmad pula. Tidak boleh bagi seseorang manusia untuk sujud kepada manusia lain. Seandainya lah dibenarkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, sudah tentulah aku perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami ke atasnya. Tapi tak boleh. Maksudnya tak boleh. Antara sesama manusia tak boleh. Ada lagi satu hadis yang lebih kurang bunyi dia macam tu juga. Sama, yang tu riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah pula. Jadi hadis-hadis ni dia saling menguatkan dah maksud dia. Dan ada satu lagi hadis, yang ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis lain. Tadi Ahmad dan Ibnu Majah, hadis ketiga, ni hadis yang keempat. Ketika Muaz bin Jabal pulang dari Syam, pulang dari Syria, dia sujud kepada Nabi. Dia sujud. Dia pergi ke Syria. Siapa dia Muaz bin Jabal ni? Sahabat Nabi yang ilmu agama sangat tinggi. Dia ni mujtahid mutlak.
dalam hukum hakam agama ni pada zaman Nabi. Seolah-olah macam Imam Asy-Syafi'i lah, tapi dia lagi hebat. Nabi lantik dia tu tentang hukum sampai dia boleh berijtihad sendiri. Dia mujtahid mutlak yang Nabi lantik sendiri. Punya handangnya. Dia pergi Syria, balik-balik dia sujud kat Nabi. Jadi dia sujud tu kerana apa tu? Adakah sujud sembah ke? Sujud hormat. Sujud hormat. Sebab dia orang berilmu. Takkan dia anggap Nabi ni Tuhan. Takkan dia berilahkan Nabi. Takkan dia sembah Nabi tak. Dia balik-balik jumpa Nabi, dia lakulkan diri sujud kepada Nabi. Okey. Maka baginda menegur perbuatan Muaz. Apa yang engkau lakukan ini, wahai Muaz? Jawab Muaz, ketika aku ke Syam, aku lihat mereka, yakni penduduk Syam. Zaman itu orang Syria ni, dia agama Kristian lah, yang majoriti. Mereka bersujud kepada padri mereka. Sujud sembah ke sujud hormat? Sujud hormat. Sebab orang Kristian ni dia tak kata padri dia tu Tuhan. Dia kata Nabi Isa Tuhan, sebahagian tu kata Maria tu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa pun Tuhan. Yang tu padri mereka tak kata Tuhan, tapi mereka sujud. Kenapa? Sujud hormat. Jadi Muaz bin Jabal, dia balik daripada Syam, dia sujud hormat kepada Nabi. Nabi bagi ke tidak? Tak bagi. Tak bagi. Jadi kata Muaz, aku teringin dalam hatiku untuk melakukan hal yang demikian kepada engkau, wahai Rasulullah. Jadi dia pun sujud. Rasulullah bersabda, janganlah engkau melakukan hal itu, kerana sekiranya aku bolehlah menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, sudah tentu aku akan perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Tetapi tak boleh sujud kepada sesama manusia walaupun atas dasar hormat. Apatah lagi kalau atas dasar sembah, tak boleh. Dasar ilah lagi tak boleh. Ada juga orang pertikaian. Macam mana sujud kepada Nabi Adam? Kata tak boleh sujud kepada manusia, sujud kepada Nabi Adam boleh. Yang itu, yang bersujud tu bukan manusia. Yang bersujud malaikat dan jin. Itu dua bangsa. Bila datang Hawa, pasangan kepada Nabi Adam, dia pun tak disuruh sujud kepada Nabi Adam. Anak-anak mereka pun tak disuruh sujud kepada Adam. Nabi Muhammad, Nabi-Nabi lain pun tak disuruh sujud kepada Adam. Sahabat-sahabat Nabi pun tak disuruh sujud kepada kubur Nabi Adam ke, secara gaib ke, ada. Jadi sesama manusia ni, ringkas cakap, tak boleh lah. Tak boleh. Seterusnya lagi, ada pula yang berpandangan orang yang kenal kitab itu dia akan sombong. Orang yang kenal Allah baru betul aulia Allah. Allah. Ni ke mana tujuan dia nak bawa ni? Biasanya jenis golongan-golongan yang tolak kitab. Dia tak pakai kitab-kitab tasawuf ni, dia raib dia. Tok guru saya wali Allah, dia dapat terus daripada Allah. Yang tu saya pakai, yang tu. Orang yang duk kitab-kitab ni, belajar kitab-kitab ni, ini level rendah. Orang yang tu, dia kata orang yang kenal kitab dia akan sombong. Aku belajar kitab sekian-sekian. Orang kenal Allah dia akan tawaduk, sebab mereka ni orang-orang Allah. Sebenarnya syaitan duk main di situ. Dia nak jauhkan kita daripada belajar kitab-kitab. Sebab yang susun-susun ni bukan orang-orang biasa, ulama-ulama besar, wali-wali Allah. Ibnu Athaillah, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Jilani, semua handa-handa wali-wali Allah. Kalau betul lah ilmu tasawuf ni, tak payah kitab langsung lah, Allah terus. Mereka nak susun ke kitab besar-besar ni? Tak susun lah. Ni raja-raja para wali pun duduk susun kitab. Maksud dia, walaupun kita dapat ilmu terus daripada Allah, katalah contohnya, kita masih kena timbang tara juga dengan kitab. Kadang-kadang ada yang salah kita dapat tu. Bila cek-cek, tak betul ni. Bukan kitab tak betul, kita dapat tu tak betul tu. Jadi golongan-golongan ni, mereka memang kalau boleh kitab ni tolak tepi, tak mau. Salah satu sebab dia, mereka tahu bila ajaran mereka tu diukur dengan kitab, akan ternampak bahagian yang salah. Jadi dia tak mau. Yang ni pun terkenal juga, terpedaya juga.
Satu lagi yang saya suka untuk sentuh, tentang orang yang jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Hal ini tak mustahil. Secara terang-terangan jaga ataupun secara mimpi. Okey, kita ringkaskan, tak mustahil. Tapi kebanyakan yang mendakwa jumpa itu sebenarnya tak benar. Apa alasan mereka? Ini benar. Sebab dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad kata, syaitan tak akan dapat menyerupai aku. Jadi kami duk jumpa, Tok Guru kami jumpa berdepan. Orang tu sendiri cakap, ana Rasulullah. Dia kata, aku ni Muhammad bin Abdullah. Aku Nabi Muhammad. Dia cakap sendiri. Mana boleh, kalau syaitan dia akan terbakar. Tapi hadis ni dia kata tak boleh menyerupai aku. Dia tak kata tak boleh mengaku sebagai aku. Golongan dia pertahan juga. Bukan setakat menyerupai saja, mengaku pun tak boleh. Iyakah begitu? Kononnya mereka berpandangan, kalaulah makhluk-makhluk ni mengaku sebagai Nabi Muhammad, dia akan terbakar, akan musnah, akan terlebur. Benarkah begitu? Jadi kita pegang yang sahih dulu. Yang sahihnya, nak serupa macam Nabi tak boleh. Nak mengaku kita kena tengok. Jadi sebelum kita kongsi pengalaman-pengalaman orang lain, saya kongsi pengalaman sendiri dulu. Dululah tahun 2012 ke bawah, masa tu aktiflah sekejap Perubatan Islam. Dalam salah satu kes tu, ada wanita kerasukan, tudung labuh lagi, perempuan tu. Dalam kita duk baca doa ruqyah semua tu, kadang-kadang kita dengan kawan-kawan ni duk mengusik. Kita duk baca-baca, dia tak mau keluar juga kan. Kita rehat sekejap, kita mengusik-ngusik dengan dia. Antara yang diusik itu saya pernah cerita dah ni. Saya cakap, kami panggil Dr. Harundin lah. Dia kata, Dr. Harundin aku hembuih je. Perempuan suara garau lah. Oh macam tu, tak apa, kami panggil Nabi Sulaiman. Tak heran, kami bagi tahu kat Nabi Muhammad, akulah Nabi Muhammad. Terbakar tak? Tak terbakar, duduk situ. Duduk situ 15 minit, 20 minit lepas tu baru keluar. Setakat mengaku tak terbakar, duduk situ. Itu pengalaman sendiri. Ada satu lagi pengalaman sendiri. Satu orang wanita gadis lah, dia orang sini, bila kena rasuk tu, dia cakap Indo. Cakap Indo, seorang perempuan tua. Kita baca, dia bertegas, tak mau keluar. Dia nak mengamuk kan, jenuh kena pegang. 7 orang, 8 orang pegang tu. Antara dia kata, kalian tak akan bisa mengeluarkan aku. Suara kasar lah, saya tak pandai nak tiru kan. Kita cakap, kami ada Allah, akulah Allah yang maha kuasa. Tu. Dia mengaku sebagai Allah pun tak terbakar, setakat nak mengaku sebagai Nabi, senang lagi dia. Lepas tu dia keluar tu sebab sahabat saya tu sembahyang sunat. Kita baca-baca ayat Quran semua tak keluar, dia buat solat hajat. Elok dia habis solat hajat tu, elok keluar. Jadi tak ada masalah. Dia nak mengaku sebagai Tuhan pun duduk macam tu je. Sama dengan kes Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Mulai hari ini, benda yang dia nampak cantik di atas daripada awal. Mulai hari ini, apa yang haram dihalalkan bagi kamu. Dia boleh buat apa sajalah. Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tahu tak usah mengaku Tuhan lah. Dia tahu dah ada arwah tu, dah tentu dah bukan Tuhan kan. Dia setakat nak mengaku, tak ada masalah. Kalau pengalaman dalam mimpi ni memang banyak kali. Banyak kali pengalaman depan-depan pun ada. Warak je datang. Tapi rupa dia campuran-campuran Arab dengan Melayu campur. Senyum je, sengih nampak gigi kan. Siapa ni? Sengih je. Nabi Muhammad kan? Mengangguk. Mengangguk, kita baca zikir. Baca zikir dia lari. Takkan Nabi Muhammad lari dia baca zikir. Terbakar dia tak terbakar. Adalah pengalaman-pengalaman lain, tapi kita dah potong 1 jam ni, kita tak cerita semualah. Antaranya saya dengar kuliah Ustaz Ismail Kamus. Dia cerita tentang satu mimpi.
Orang yang mimpi tu jumpa orang asli, pakaian orang asli, rupa orang asli. Dia bawa sumpit satu. Orang mimpi tu tanya, kamu ni siapa? Dia kata, saya Nabi Muhammad. Pakai cawat je, pegang sumpit. Nabi Muhammad tu dia mengaku terbakar kan? Tak terbakar. Tak terbakar pun. Kes yang di Kelantan tu yang kita selalu cerita, sampaikan dia duk jumpa selalu di surau dia ada surau sendiri. Setiap hari bagi wangi surau dia. Dia kata Nabi Muhammad datang setiap hari. Punya mesranya dia dengan Nabi Muhammad, sampaikan dia panggil Abang Mat. Dia kalau nak cerita pada anak murid dia, Abang Mat bagi tahu begini, Abang Mat cakap begini, Abang Mat pesan semalam gini, Abang Mat. Nabi Muhammad kan itu bagi mereka Nabi Muhammad. Sebab makhluk tu kalau dia mengaku Nabi Muhammad, dia akan terbakar. Pengalaman kita dan banyak pengalaman lain tak terbakar kalau setakat mengaku, tak terbakar. Jadi kita hati-hati, datang dalam mimpi ke, datang berdepan ke, belum tentu. Belum tentu Nabi Muhammad. Okay, ada masalah. Padahal mereka belum mengukuhkan ilmu agama dan tidak berguru kepada seorang guru yang layak, iaitu guru yang teguh pada agama dan ilmu. Ini saya petik kata Dr. Jahid Siddiq. Dia ni Tarikhah Naqsyabandiyah. Saya pernah pergi satu seminar ni. Kata-kata ni bukan untuk saya sokong atau saya bangkang, tapi untuk kita fikir-fikir. Antara yang dia sebut tu saya ingat, dia kata nak mencari guru mursyid ni susah. Nak kenal Allah lebih senang daripada nak kenal guru mursyid, kata dia. Guru mursyid ni, kata dia, kadang-kadang isteri sendiri pun tak kenal suami dia guru mursyid. Tu kata-kata dia. Dalam kurungan kata-kata dia. Dia untuk kita renung saja. Antaranya mereka yang mendakwa mendapat kedudukan tinggi dalam zuhud, tawakal, redha, cinta, sedangkan mereka tidak tahu pun tentang makam-makam ini, syarat-syaratnya, tanda-tandanya dan bahaya-bahayanya. Ada yang mendakwa mencintai Allah sebelum mengenalnya. Pada mulut, pada tulisan, pada puisi-puisi mereka tulis, lagu-lagu, lirik lagu mereka tulis, banyak cerita pasal cinta Allah, pasal benda tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya mereka tak kenal pun. Sedangkan kita belajar dulu, untuk sampai ke level cinta ini kena kenal dulu. Kena tahu, daripada tahu jadi kenal, daripada kenal baru boleh datang cinta. Mereka ni sekadar tahu saja tiba-tiba, kami ni mencintai Allah. Dia, macam mana dia nak cinta sesuatu yang tidak dikenal, tak akan boleh sampai. Mungkin cinta-cinta biasalah, cinta jarak jauh tu. Setakat idrak, setakat tahu je tak boleh. Kena kenal Allah dulu, baru boleh datang cinta dia. Ada yang mendakwa bersifat qanaah dan tawakal, lalu mereka bergerak bermusafir ke sana sini tanpa membawa perbekalan. Mereka tidak menyedari bahawa yang demikian adalah perbuatan bid'ah yang tidak dinukilkan daripada golongan salaf dan para sahabat. Para sahabat dan salaf pun, mereka ni bawa perbekalan yang sesuai. Untuk orang rumah mereka pun mereka tinggal yang sesuai, walaupun mungkin kurang. Ada ditinggalkan, bukan tinggal kosong saja tawakal. Dia keluar pun kosong saja tawakal. Pergi dakwah ke apa ke, tawakal itu terpedaya. Bahkan para sufi yang besar-besar pun ada bekalan yang dia bawa walaupun kurang. Yang ni kita dah belajar dalam kitab Faqih dan Zuhud. Jadi mereka ni zuhud, qanaah dan tawakal yang tak kena dengan tempatnya. Mereka tak tahu macam mana nak praktik, bagaimana dan bila, sebab tak belajar, hanya semata-mata mengikut. Bagi faham kalau kata tawakal, zuhud apa belakang ni, serah pada Allah saja. Tak payah sedia apa-apa pun, serah pada Allah saja. Itu jalan yang terpedaya. Antaranya ada yang mendakwa berakhlak baik, tawaduk dan suka memaafkan. Mereka rajin mengunjungi dan melayani kaum sufi. Kadang-kadang dia itu sendiri pun dah ambil tarikhah sufi itu juga. Padahal mereka mengumpulkan harta haram dan harta syubhat. Ni golongan orang besar-besar kadang-kadang kan, selalu duduk dalam majlis-majlis sufi, pakai pun macam sufi, padahal dia tak sufi pun. Dan dia bagi duit pula untuk anjur tu, untuk buat ini. Tapi dari mana datangnya tu?
Daripada jalan penindasan kah, daripada rasuah kah, daripada penyelewengan kah. Ini golongan tertipu juga. Ada yang menggunakan harta itu untuk menajar ibadah haji kaum sufi. Semua itu adalah sifat-sifat mazmumah. Mahu jadi ketua, hendakkan kuasa, banyakkan harta, mahu dipandang tinggi, dipandang sebagai orang yang kasih akan kaum agamawan, riak, suma'ah, mahu harum nama dia. Semua sifat mazmumah lah. Itulah antara terpedayanya kaum sufi. Nampaknya kita pun ada dalamnya juga sedikit sebanyak. Terpedayanya kaum sufi. Dah sufi dah terpedaya juga. Dan bahagian yang terakhir, terpedayanya orang-orang yang berharta dalam kalangan orang-orang Muslim. Imam Ghazali kata, ada orang berharta yang dia sungguh-sungguh membangunkan masjid surau. Dia derma, dia bagi dana sebagainya. Bangunan-bangunan keperluan masyarakat, jambatan-jambatan dan macam-macam binaan lain, dia banyak keluar duit. Padahal perbelanjaan itu datangnya daripada jalan-jalan yang salah di sisi agama, seperti melalui penipuan, kezaliman, penindasan, perampasan, rasuah dan sebagainya. Termasuk jalan-jalan maksiat. Kadang-kadang kerjanya tu kerja yang tak baik pun, tapi dia jadi orang kaya dan dia keluarkan harta ni kepada kepentingan umat Islam. Dia itu golongan terpedaya. Ada yang buat demikian dengan wang yang halal, tetapi bukan ikhlas pula dah. Sebaliknya, kerana mahukan sesuatu kepentingan untuk dirinya. Untuk peribadi tak boleh. Kalau untuk pihak-pihak mungkinlah ada kelonggaran. Untuk peribadi, individu, dia nak bagi derma, nak bagi apa semua ni, dia panggil orang dulu supaya tengok, supaya tepuk tangan, supaya ambil gambar. Untuk individu. Kalau untuk pihak itu kadang-kadang memang boleh, bagi pihak kerajaan ke, bagi pihak surau ke, bagi pihak orang ramai. Ni dia sendiri, individu dia. Harta dia nak bagi tu, dia tunjuk. Ada yang membelanjakan harta kepada sesuatu jalan kebajikan, sedangkan orang-orang yang hampir dengannya lebih memerlukan. Contohnya ahli keluarga dan jiran dia yang miskin, yang hidup susah, anak-anak yatim dalam kalangan keluarga dia. Yang tu yang lebih utama. Ada orang perseorangan yang membelanjakan hartanya kepada orang fakir miskin. Ini yang tadilah. Tetapi mahu diadakan majlis, mahu dibuat sambutan dan ramai penonton. Ada yang mengerjakan haji dan umrah berulang kali, sedangkan tetangganya kelaparan. Ada orang berharta yang kedekut. Jadi orang kaya, hartawan, amal jariahnya ditumpukan kepada amalan-amalan yang tidak perlu mengeluarkan harta. Seperti dia banyak puasa. Memang dia jenis orang rajin puasa sunat. Dia banyak qiyamul lail, banyak menghidupkan malam dengan amal ibadah, banyak khatamkan Al-Quran dan sebagainya. Amalan cukup banyak. Namun dari segi nak keluar duit pada jalan Allah, yang ni berat. Dia orang kaya. Nak kata amalan cukup banyak, keluar duit, keluar duit, nak panggil saya pergi ceramah ke, nak bagi saya, suruh saya berceramah ke, nak suruh kita buat qiyamul lail tiap malam ke, semua okey. Keluar duit, minta maaf, jenis macam tu pun ada. Zakat pula dikeluarkannya hanya kerana terpaksa. Dah terpaksa baru dia keluar. Tambah-tambah duit tu kalau nak guna pada jalan agama, lagilah dia tak bagi. Jadi semoga kita tak tergolong dalam kalangan mereka yang terpedaya ini. Secara ringkasnya, kita nak tutup dah ni. Ada 4 golongan yang terpedaya ni. Yang pertama, dalam kalangan orang-orang yang ada ilmu agama. Yang tu ramai yang terpedaya. Termasuk kita juga kan. Kita tak kata pada orang kita sendiri. Yang kedua, dalam kalangan orang-orang yang rajin buat amal ibadah, orang-orang abid. Yang ni pun ramai terpedaya. Termasuklah kita. Yang ketiga, dalam kalangan para sufi, ahli-ahli tasawuf tariqah, ramai juga yang terpedaya, termasuklah kita. Yang keempat, dalam kalangan orang-orang berharta. Yang ni kita mungkin tak berharta kot, tak termasuklah. Tapi ramai orang berharta, terpedaya. Jadi kita minta pada Allah supaya kita ni tak terkena lah bahagian terpedaya ini. Habislah secara ringkasnya kitab tercela dan terpedaya. Habis satu kitab habis. Secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja.